Salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 5 Julai 2023. Kerajaan akan berusaha memastikan Angkatan Pertahanan Awam APM di seluruh negara memiliki premis bagi memudahkan pengurusan operasi sebelum, semasa dan selepas bencana. Usaha itu akan dijayakan menerusi 3 kaedah. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali. Katanya kaedah tersebut ialah membina premis baharu, menempatkan pegawai dan kaki tangan APM di Jabatan Kerajaan atau menerusi ihsan dan bekerjasama dengan agensi swasta untuk meminjamkan premis mereka kepada APM. Ketika ini, terdapat pegawai dan anggota APM menjadikan rumah mereka sebagai tempat beroperasi selain balai raya kampung. Maka keutamaan kita adalah untuk memastikan sebagai urustia di peringkat daerah, semua APM daerah mempunyai premis untuk mereka beroperasi kerana juga melibatkan kepada pengurusan aset-aset yang melibatkan pengurusan bencana. Datuk Armizan bercakap dalam sidang media selepas merasmikan penutupan bengkel penyelarasan operasi dan pengurusan bencana di Kota Kinabalu. Pada masa ini, hanya 160 daerah di seluruh negara sudah memiliki premis APM, manakala 45 daerah lain belum mempunyai kemudahan tersebut dengan kebanyakannya di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Armizan menyarankan pihak berkaitan menambah bekalan retort food di lokasi-lokasi kerap berlaku bencana banjir sebagai persediaan awal bekalan makanan kepada penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ia berikutan kesukaran untuk mendapatkan bekalan bahan mentah ketika bencana banjir selain memudahkan penyediaan makanan pada tahap kebersihan dan kandungan nutrisi yang tinggi. Peruntukan bagi penyediaan retort food disalurkan secara bersama oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan menerusi NADMA dan ianya boleh bertahan sehingga setahun. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Armizan meminta mana-mana pihak yang memerlukan penjelasan mengenai tuntutan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 agar mengadakan sesi khas debat. Ia penting bagi memastikan maklumat yang disampaikan tepat dan jelas. Kalau bagi saya mungkin ada lebih bagus, I'm open, tiada masalah. Kalau bilang mau ketulusan, why not kita buat debate lagi bagus. Berdepan secara gentle. Daripada kau let podcast, kau pasang sidro, hantam-hantam sana. Dalam pada itu, Datuk Armizan menafikan dakwaan yang mengatakan 17 daripada 21 tuntutan Sabah berkaitan MA63 telah selesai. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan bersetuju bahawa cadangan penggabungan Parti STAR dan Parti Bersatu Sabah PBS memerlukan persetujuan di peringkat tertinggi kedua-dua parti. Ia penting demi kebaikan dan masa depan parti. Saya tidak boleh cakap seorang diri tentang bagaimana dia akan berlaku sebab sebarang penggabungan perlu dirunding dengan baik dan mendapat persetujuan daripada semua pihak. Jadi yang penting adalah harapan kita untuk bergabung itu dapat dilakukan dengan baik. Kalau ini berlaku, sudah tentunya kita akan lebih bersatu dan lebih kuat. Datuk Dr. Jeffrey berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Jerayawara Kasih Keluarga Madani di Dewan Terbuka Pisompuruan Square Tambunan. Program diadakan sempena sambutan Hari Ibu Bapa dan kempen kesedaran kanser reproduktif wanita peringkat negeri Sabah. Dalam PRN Sabah ke-16 pada September 2020, PBS dan STAR masing-masing memenangi 7 dan 6 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sabah memiliki 73 kerusi DUN. Selain PBS dan STAR, gabungan GRS terdiri daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Maju Sabah, Pertubuhan Kebangsaan Sabah
Sabah Bersatu, Parti Liberal Demokratik serta Parti Harapan Rakyat Sabah. Terdahulu berucap pada majlis ini, Datuk Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyifatkan penganjuran program seumpama ini mampu menjadi pemacu pengukuhan institusi kekeluargaan. Ini kerana pengisian program memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman baharu kepada masyarakat dalam menguruskan hal-hal keluarga. Sementara itu, Yang di-Pertua Mutiara Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julius Salak berkata, program ini merupakan antara usaha kerajaan membantu wanita agar lebih peka dalam penjagaan kesihatan diri dan institusi kekeluargaan. Kejayaan seorang alumni Institut Latihan Perindustrian ILP, Christian Adelais, membuka perniagaan sendiri dalam bidang teknologi automotif perlu dijadikan pembakar semangat kepada belia untuk mencipta peluang kerjaya dan memajukan diri masing-masing. Ia sekaligus membuktikan keupayaan ILP melahirkan graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berkebolehan. Melihat kecemerlangan graduan TVET dalam alam pekerjaan, Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud mahu semua institusi kemahiran terus mempromosi kelebihan TVET dalam prospek kerjaya dan keperluan pasaran kerja. Jadi saya mintalah kepada semua kementerian dan semua sekolah-sekolah akan dapat mendedahkan generasi muda pelajar kepada pendidikan TVET ini untuk kerjaya masa depan mereka. Mustafa menyatakan demikian dalam sesi lawatan ke premis perniagaan dimiliki alumni ILP Christian Adelais di Inanam. Kita di ILP selain daripada kita memberi latihan kemahiran, kita juga ada modul yang dinamakan keusahawanan, yang mana pelajar-pelajar di semester akhir ni kita akan dedahkan dalam dunia perniagaan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang melaksanakan perancangan strategik dalam usaha meningkatkan perkhidmatan kesihatan. Pengarahnya Dr. Asis Sana berkata, antara yang terkandung dalam perancangan strategik itu ialah menaik taraf beberapa buah hospital di seluruh negeri. Hospital Sandakan dan Hospital Awau, dia sekarang ini hospital major. Kita rancang untuk naik taraf kepada hospital negeri lah. Ini ada disebut dalam kertas putih kesihatan, ya, hospital Tawau dan Sandakan. Bertaraf sekarang ini kita ada hospital negeri hanya satu, iaitu Queen. So nanti satu hari kelak kita akan ada 3 lah. Dr. Asid memberitahu pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Yang di-Pertua Negeri mengenai pelantikannya sebagai pengarah JKNS yang baharu berkut kuasa 23 Jun lalu menggantikan Datuk Dr. Rosnani Mudin yang bersara wajib. Menurut Dr. Asid, Hospital Keningau dan Hospital Lahadatu pula akan dinaik taraf daripada Hospital Pakar Minor kepada Hospital Pakar Major, manakala Hospital Beaufort dan Hospital Kota Marudu pula bakal dinaik taraf kepada Hospital Pakar Minor. Selain itu, JKNS juga sedang berusaha mewujudkan komponen pergigian di klinik-klinik kesihatan. Dalam majlis berasingan, Tun Juhar menerima kunjungan hormat rombongan Persatuan Pencegah Batuk Kering Sabah, Sabata, diketuai Presidennya Masda NT. Kunjungan bertujuan memaklumkan Yang di-Pertua Negeri mengenai aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan bagi membantu golongan yang memerlukan. Pemimpin Sabah menyifatkan pemergian bekas Timbalan Ketua Menteri Allahyarham Datuk Seri Panglima Abdul Ghafur Saleh sebagai satu kehilangan kepada negeri dan rakyat negeri ini. Beberapa rakan seperjuangan dan sahabat Allahyarham yang ditemui RTM berkata beliau seorang pemimpin berjiwa rakyat yang banyak menyumbang kepada pembangunan Sabah, khususnya kawasan Parlimen Kalabakan yang pernah diwakilinya. Allahyarham adalah seorang merupakan seorang pemimpin yang baik yang kami bersama berjuang dalam satu masa dalam kerajaan, dan semestinya kehilangan ini adalah satu kehilangan kepada rakyat dan juga kepada seluruh kawasan yang pernah diwakilinya. Ya, kita mendoakan semoga Allah mencuci rahmat ke atas roh Allahyarham dan semoga ditempatkan bersama orang-orang yang soleh.
Beliau ini memang orang yang baik dan insya-Allah banyak membantu orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima semua amalan-amalan beliau. Alhamdulillah, ketika itu semasa saya mentadbir, banyak hal-hal yang telah kami bincang untuk kebaikan daerah Tawau. Dan itulah sosok pemimpin yang saya sangat hormati, Datuk Seri Gafur. Dan dia juga adalah orang yang begitu disayangi oleh rakyat di bawah pimpinannya semasa beliau menjadi wakil rakyat selaku ahli parlimen kawasan Kalabakan. Datuk Abdul Ghafur mengembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu tengah malam Selasa dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Likas. Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya IPGK Gaya berjaya mencatat nama dalam Malaysia Book of Record MBR menerusi program berbasikal tanpa henti selama 173 jam. Kayuhan berbasikal secara statik itu menggunakan cycle trainer bermula 10 pagi 27 Jun 2023 sehingga pukul 3 petang semalam. Rekod berbasikal tanpa henti ini merupakan salah satu pengisian Jubli Intan ke-60 IPGK Gaya. Program dijayakan 40 peserta terdiri pelajar dan kaki tangan IPGK Gaya yang mengayuh basikal secara berganti-ganti setiap 1 jam selama 7 hari dan 5 jam. Ia antara usaha ke arah melahirkan bakal guru unggul, kompeten dan beraspirasi tinggi melalui aktiviti yang mencabar dari segi fizikal dan mental agar mereka mampu memberi komitmen yang padu kepada komuniti. Gimik perasmian disempurnakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Aliasni bersama pengarah IPJ Kampus Gaya, Dr. Gertrude Jock. Saya ingin mengucapkan tahniahlah di atas kejayaan pengarah dan seluruh pensyarah kerana kita sudah mencapai 60 tahun. Semestinya kita sudah melahirkan banyak insan-insan yang terpilih, banyak insan-insan yang sudah berjaya. Kami amat bersyukurlah sebab kan iltizam, komitmen dan juga daya tahan mereka itu memastikan mereka adalah seorang guru di masa akan datang ini berjiwa pendidik. Itulah harapan kami dan telah terbukti dan ternyatalah pada hari ini 173 jam, 7 hari 5 jam. Sekian perkongsian Berita Pagi Sabah. Teruskan mengikuti perkembangan semasa dalam Berita Pagi Sarawak. Selepas ini, saya Sabrina Baas, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. You are the motivation, RTM, especially for you. No kombinasi, onsoi kapio, osoi.